kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita teruskan. Okey, kali ini sekejap dah muncul belum buku teks? Dah muncul belum buku teks? Paparan buku teks? Dah. Okay. Jadi last class kita dah tengok penyesaran halogen daripada larutan halidanya ya. Okay. Jadi pastikan awak terus buatlah buku teks tu. Buku teks pula. Modul tu bagi yang dah ambil harap semua dah ambil. Sebab lagi sebulan kita nak buka kelas. Jadi untuk hari ini topik kita agak sikit mencabar, benda baru dalam silibus, benda baru dalam silibus kimia, iaitu 1.2 keupayaan elektrod piawai. Okey, cikgu tak pasti dalam fizik awak dah belajar belum keupayaan elektrod. Mungkin dalam bab lita lah kot keupayaan elektrod. Ada belajar belum? Fizik form 4? Belum. Ada? Oh, belum. Okey. Kalau dah belajar lagi mudah. Okey, tak apa. Jadi, just slow sebab ini agak sedikit berat. Dan tak banyak lagi rujukan kita boleh tengok. Jadi, apa yang perlu kita faham hari ini, memeriha ni maksudnya memberi maksud lah keupayaan elektrod piawai dan menentukan ejen peroksidaan, ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Jadi awak akan nampak lagi jadual ini yang mana kita dah guna hari itu untuk lupa pula untuk yang mana part mana itu tube U perpindahan elektron pada satu jarak kalau tak silap lah yang kita jumpa yang mula-mula sekali keupayaan elektrod piawai ni. Jadi apa maksud nilai-nilai negatif, kosong, ini kita nak tengok ni kosong. Ini nombor negatif. Ni pula nombor positif. Jadi apa maksud dia? Right. So kat sini apa yang kita perlu belajar dan faham hari ini, bagi maksud. Maksud satu. Lepas tu menentukan ejen peroksidaan. Jadi bila sebut ejen peroksidaan mengalami apa? Mengalami Penurunan. bagus. So jangan ada yang masih lagi tertukar ejen peroksidaan mengalami reduction. Cikgu akan sentiasa gunakan huruf ringkas R dalam bracket tu dan juga ejen penurunan mengalami pengoksidaan. Jangan tertukar kesilapan selalu berlaku bila pelajar ingat ejen peroksidaan tu mengalami peroksidaan. So bukan. Jadi apa yang berlaku kat situ, berdasarkan perbualan ini, Mei ini mencelupkan kepingan zinc, maksudnya Zn, ke dalam larutan aqueous yang mengandungi ion zinc 2+. Contohlah maksudnya kat sini zinc 2+.
Okey, itu maksudnya. Kepingan zinc tadi, kepingan logam zinc ini dia di tangan Mei ini, itu dipanggil elektrod. Okay, so slow kalau ada terlepas ke apa bagi tahu. Sebab elektrod semua ni dah belajar dalam sains menengah rendah kan. Elektrod, okay. Jadi apa yang berlaku kat situ wujudnya beza keupayaan. Jadi itulah kita nak cuba fahamkan apa maksud beza upaya tu. Okay, potential differences, beza keupayaan yang terasa dalam sel setengah. Jadi itu dipanggil sel setengah. Okay, kita rendamkan satu logam ke dalam larutan elektrolitik. Okay. Okay, kita lihat sambung. Okay, yang dalam kotak ni keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terasa apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam N plus dalam sel setengah. Sudah kan? Okay. So dari segi definisi tu kita tak berapa nampak lagi. Okay, kita berkenalan dengan definisi dia. Beza upaya. So kena biasakan dengan perkataan beza upaya. Biasa kita sebut beza upaya juga. Paling bagus adalah beza keupayaan. Wujud keseimbangan antara kepingan logam N. Tadi dia gunakan zinc. Wujud keseimbangan. So ingat keywords dia. Antara kepingan logam M. Kat sini M tu adalah zinc. Dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam ni mesti sama. Okey. So kat sini ion logam itu adalah Zn2+. Okey. So keywords dia beza upaya bila terhasinya bila wujud keseimbangan antara kepingan logam M kat sini zinc dan larutan aqueous yang ada ion logam N mesti sama. Dia tak boleh M kat sini tiba-tiba N2+. Tak sama. Mesti sama logam dan juga ion logam. Okey, jadi macam jisim relatif kalau awak ingat dulu. Jisim relatif dulu kita tak boleh ukur ukur macam tu je. Dia mesti ukur secara perbandingan. Ingat lagi jisim relatif dibandingkan dengan atom apa? Tahun lepas punya bab jisim atom kita ukur compare dengan berat apa? Tak ingat dah. Nanti balik pula. Awak cuba buka balik jisim relatif. Perbandingan kat situ. Atom, apa-apa atom dibandingkan dengan atom hidrogen. Dibandingkan. Jadi hidrogen itu adalah piawai. Macam tadilah. Ya zinc dengan zinc klorid ini kita tak boleh nak bagi nilai kepada dia sebab tak ada piawai, tak ada rujukan. Jadi apa yang menjadi rujukan kat sini? Jadi poin dia kat sini keupayaan elektrod tadi. Apa maksud keupayaan elektrod? Beza upaya apabila wujud keseimbangan. Bila kepingan logam M dan larutan aqueous mengandungi ion logam M dalam sel direndam tadi. Okay. So slow cikgu tahu ini agak susah nak memahami sebab tak nampak. Okay. Oleh itu tidak boleh diukur secara langsung. Maksudnya kita tak boleh ukur. Contohlah kat sini. Kita ukur. Oh ini nilainya negatif 2.0. Tak boleh. Sebelum itu kita mesti gunakan berdasarkan mesti tentukan berdasarkan perbezaan keupayaan elektrod antara dua sel setengah. Maksudnya kena wujud dua sel. Maksudnya ada logam lain. Tak boleh dia seorang-seorang. Okay. Dan kat sini kita macam mana dapat nilai positif, dapat nilai negatif tu, dia dirujuk kepada elektrod rujukan piawai.
Maksudnya ada satu piawai digandingkan, daripada situ kita dapat nilai dia. Jadi saintis telah bersetuju secara persetujuan antarabangsa, elektrod hidrogen macam jisim atom juga hidrogen. Elektrod hidrogen piawai dipilih sebagai elektrod rujukan untuk mengukur nilai keupayaan elektrod piawai. Sudah. Okey. Kat sini pun kita dah ambil masa kan. Okey, tak apa, kita tengok terus lagi dia punya nilai. Sebelum itu, awak baca dah ulang-ulang Sebelum itu ada syarat. Okey, ini simbol E, lepas tu ada indices tapi kosong tu, itu adalah simbol elektrod piawai. Elektrod piawai So kita dah kenal hari ini simbolnya. Okey, jadi keadaan piawai ada 4. Yang pertama, kepekatan ion tersebut mesti adalah 1.0 mol di padu. Tak boleh kepekatan lain. Tekanan gas mesti 1 atm atau kalau unit kilopascal ni 101. 1 atm atau 101. Suhu sama ada 25 darjah Celsius kalau unit darjah Celsius atau 298 Kelvin. Okay, dan yang keempat, ada platinum digunakan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah bukan elektrod logam. Okay, maksudnya kalau sel setengah itu bukan elektrod logam, contoh, apakah bukan elektrod logam? Karbon. Karbon bukan logam. Okey, kalau karbon kita mesti gunakan platinum sebagai elektrod lengai. Alright. Okey ke? Kenapa kita berkenalan? Itu berkenalan nanti bila tengok dia punya siri lagi, insyaAllah boleh faham lah. Kita nak faham ini agak mencabar sikit sebab benda tak nampak Jadi awak baca berulang-ulang maksud dan juga syarat dia ini. Jadi ini adalah elektrod hidrogen yang dijadikan piawai. Okay. Alright, so bacalah info kat sini. Apakah fungsi platinum 4 oksida tadi? Okay. So kita tengok kat situ. Oops. Apakah syarat dia tadi dipenuhi? Ion hidrogen. Kita nak ukur sekarang elektrod hidrogen piawai kan? Maka kita gunakan hidrogen kat sini. Okay. Lepas tu suhu tadi, bukan suhu, tekanan 1 atm, okey, cukup. Kepekatan mesti 1 mol. Larutan asid. Asid mengandungi ion hidrogen. Syarat pertama, kepekatan ion tersebut mesti 1.0. Okey, cukup. Alright, jadi elektrod platinum digunakan apabila sel setengah adalah bukan elektrod logam. Jadi kita guna hidrogen kat sini kan, bukan elektrod logam. Ini gambar hidrogen yang dijadikan piawai. Okey. So kat sini cukup awak tahu elektrod hidrogen dijadikan piawai dan juga syarat-syarat. Ada 4 syarat tadi Alright. So seterusnya penentuan untuk piawai tadi. Okay. Elektrod hidrogen, so dia bukan logam kan. Elektrod hidrogen piawai terdiri daripada satu elektrod platinum. Sebab apa gunakan elektrod platinum? Sebab elektrod bukan logam digunakan. Direndam ke dalam larutan asid. Apa fungsi larutan asid tadi? Nak ada ion hidrogen. So H2 kita nak ada ion H+. Sebagaimana dalam situasi ke atas tadi zinc, kita nak ada zinc 2+. Okay, so ingat yang itu. Jadi apa yang berlaku kat sini? Okay, so awak tengok kat sini, ini adalah ion hidrogen. Daripada mana? Daripada asid kan? Daripada asid. Jadi H+ ni, kenapa dia jadi H+? Kita ingat balik jadual berkala. Asalnya
mengapakah ion hidrogen tu jadi simbol plus? Dia lebih ke dia kurang something? Kurang. Kurang apa? Kurang elektron. Sebab dia dah derma kan? Dia kurang. So macam mana dia nak itu balik jadi neutral balik? Dia menerima Elektron. elektron. Dia menerima elektron. Kejap ya. Nampak Okey, jadi ion hidrogen daripada asid tadi dia menerima. Okey. So simbol anak panah berbalik ni maksudnya berbalik lah. Dia boleh bertukar balik kepada ion hidrogen. Maksudnya dia boleh patah balik. Ion hidrogen macam nak jadi ion? Ion pula. Molekul hidrogen nak jadi ion, dia menderma elektron. Okey. Okay, jadi kat situ keupayaan ini kita bagi nilai 0.0 sebab apa? Sebab piawai. Macam mana setup dia? Macam ni tadi. Daripada sini kita dapat nilai dia 0. Kita bagi nilai dia 0 sebagai rujukan. Baru kita gandingkan, awak tengok kat sini. So ada ayat tadi dia kata awal-awal tadi kita tak boleh tentukan dengan nilai itu sorang-sorang kan. Sekejap, loading. Ni, keupayaan elektron tidak dapat diukur secara langsung. Maksudnya, contoh zinc tadi. Zinc tadi dengan zinc chloride tadi, awak tak boleh bagi nilai kat dia. Jadi, kita mesti pasangkan dengan piawai. Ini adalah piawai dia, iaitu hidrogen tadi kan. Okay, sel setengah hidrogen. Okay, jadi kat situ kita berjumpa dengan persamaan yang pertama, keupayaan elektrod hidrogen piawai bernilai 0.00 volten. Jadi kat situ cikgu tak pasti kenapa mesti bahagi dua ni. Nanti cikgu cuba dapatkan penjelasan dia. Adakah kita boleh gunakan yang ini saja? Okay, nanti cikgu cuba cari. Alright. So, sekarang kita nak tentukan keupayaan zinc dalam cerita ke atas. Sebab dia tak boleh ditentukan berseorangan kan. Okay, jadi cerita Mei ke atas, dia celupkan zinc dalam larutan, sebarang larutan yang ada ion zinc 2+. Jadi macam mana dapat nilai 0.76 voltan ini? Kita gabungkan ataupun partner berpasangan dengan elektrod piawai. Siapa piawai kita? Gas hidrogen. Jadi bagaimana nilai keupayaan elektrod piawai zinc itu ditentukan? Apa tak keluar ni? Okey dah. Macam mana dianya ditentukan? Okey, jadi apabila sel setengah yang terdiri daripada elektrod zinc dicelup ke dalam larutan mengandung ion zinc. Tak selesai kat situ kan? Dia disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai dan titian garam. Ini adalah titian garam. Ada fungsi dia. Apakah fungsi dia? Ini dia. Mengandungi larutan, kan ada disebut fungsi. Apakah fungsi titian garam? Titian garam ni dia membenarkan ion melaluinya. Ion akan bergerak melalui ini. Ada pergerakan ion. Sebab kedua-dua sel ini ada ion kan. Ada ion. Sini pun ada ion. Selain daripada zinc pun ada ion lain. Kalau kita gunakan zinc klorida, sini ada ion Cl-. Ada juga H+. Sebab dia larutan kan. Ada juga OH-. Lupa awak tak belajar lagi benda ni. Okay. Tak apa. Sekarang jangan sulit kan. Awak faham, kena fahamkan je titian garam ni membenarkan ion melalui
dan melengkapkan litar. Ni sebenarnya suatu litar. Kalau tak ada titian garam ni, litar tu tak lengkap. Dia sampai situ saja. Jadi garam ini melengkapkan litar. Jadi itulah fungsi titian garam. Okay, jadi apabila kita sambungkan elektrod zinc tadi dengan elektrod piawai hidrogen, kita dapat nilai dia 0.76 volten. Okay. Alright, jadi kat situ, oleh sebab keupayaan elektrod hidrogen ialah kosong, maka bacaan voltmeter 0.76 volt tadi menunjukkan keupayaan elektrod zinc. Okay. So dia positif kan? Untuk membebaskan elektron. Zinc adalah lebih cenderung untuk membebaskan elektron berbanding hidrogen. Okey, kalau kita nak comparekan, ada dua, zinc dengan hidrogen. Zinc versus hidrogen. Okey. Zinc ini lebih cenderung untuk menderma, lebih kaya. Macam cikgu cakap itu, analogi dia zinc ke atas. Boleh guna yang hari itu sebagai cara awak nak menghafal. Zinc berada di atas, dia lebih kaya, jadi lebih cenderung untuk menderma. Kalau kita tengok susunan kat sini. Okay, awak tengok kat sini. Mana kedudukan zinc. Ini dia. Okay, kedudukan zinc berbanding hidrogen. Dia lebih tinggi kan. Okay, sini. So hidrogen tadi piawai 0.00. Okay. Maka zinc menjadi terminal negatif. Kat sini lagi yang awak perlu ingat. Bila tolak elektron, terminal negatif. Okay. Elektron bergerak dari elektrod zinc ke elektrod platinum. Siapa yang derma tadi? Cikgu padamkan ini. Okay, kita ulang balik. Antara zinc dengan hidrogen, siapa yang menderma tadi? Siapa menderma? Sekarang ada zinc, ada hidrogen. Siapa nak derma? Zinc. Zinc. Zinc lebih cenderung untuk menderma. Okay. Jadi zinc, dia lebih cenderung untuk menderma menjadi ion zinc. Jadi ke mana elektron tu bergerak? Elektron bergerak ke sini. Okay. Elektron bergerak daripada yang menderma. Yang menderma adalah zinc. Jadi pergerakan itu bergerak melalui wayar penyambung kepada kawan sebelah dia. Okay, jadi kat sini ada satu, tak pasti boleh pakai lagi, kita cuba satu akronim. Okay, kita cuba nanti kita tengok balik anode. Okay, atas siri akan jadi negatif terminal. Perkataan anode nanti awak akan jumpa dalam elektrokimia. Berlaku oxidation. Okay, donate elektron. Alamak, bercampur-campur sekejap. Ini insyaAllah membantu awak ringkasan ini. Donate elektron. Okay. Atas siri. Apa maksud atas siri? Okay, kita tengok siri ini. Okay. Siapa ke atas sekarang? Lithium kan? Okay. Lithium ini berada di atas. Jadi awak tengok dalam buku teks awak ni, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat apabila meningkat ke atas.
Itu masuk anode tadi. Okey. Cikgu cuba bagi ringkasan ini. Ini dulu guna pada silibus lama. So cikgu nampak benda ni boleh dipakai lagi. Atas siri donate elektron. Okey, apa jadi bila donate elektron itu menderma elektron? Mengalami apa? Kelas? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Jadi lawan bagi pengoksidaan, bukan lawan, ejen bagi bahan yang mengalami pengoksidaan adalah ejen penurunan. Jadi bila semakin ke atas itu, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat, maksudnya dia nak derma. Keupayaan dia nak derma tu tinggi, kaya. Sebenarnya tak semua yang kaya suka menderma kan, tapi nak ceritanya analogi lah, kaya suka derma, nak derma. Derma apa? Derma elektron. Jadi insya-Allah benda ni membantu awak dalam mengurangkan mengurangkan awak menghafal teruk-teruk tu kan. Okay, anode, perkataan anode ni awak akan jumpa dalam elektrokimia nanti. Jadi perkataan anode tu memberi maksud atas siri akan jadi negatif terminal. Contoh zinc dengan hidrogen tadi. Siapa ke atas dalam siri ini? Zinc. Zinc berbanding hidrogen. Maka dia akan jadi negatif terminal. Apa jadi pada negatif terminal? Donate ataupun donate awak boleh ganti dengan derma. Derma elektron. Jadi bila derma elektron berlakunya pengoksidaan. Okey, jadi ringkasan ini awak boleh salin terus supaya sekejap lagi dalam modul kimia tu, modul nilam ada latihan, boleh menggunakan ini untuk membantu awak menjawab dengan lebih mudah. Sebab kat sini akan jadi banyak kekeliruan. Allah, negatif terminal nak kena ingat lagi, oxidation lagi, peroxidaan lagi, derma elektron lagi, jadi pening kan. Jadi sekarang kita ringkaskan. Awak rujuk dulu jadual ini sebelum hafal. Cikgu tak pasti nanti silibus baru ni nilai ini diberi dalam jadual dalam kertas peperiksaan ataupun tidak. Sebab silibus baru. Ataupun pelajar kena hafal dia punya siri. Jadi itu cikgu tak pasti lagi. So sekarang awak rujuk dulu jadual siri keupayaan ini menggunakan perkataan anode tadi. Kita ulang lagi sekali. Apa maksud A? Atas kan, apa tu, bahan yang di atas siri akan menjadi negatif terminal and berlakunya oxidation, pengoksidan. Kenapa? Derma elektron. Sebab tu yang di atas ini ejen penurunan meningkat, maksudnya dia nak derma. Okey, ada soalan dekat sini. Boleh faham tak ringkasan anode ini? Boleh. Boleh Boleh. Jadi kita tengok kalau ada contoh lain lagi. Kat mana kita berhenti tadi? Sini kan? Alright, okay. So zinc atas tadi kan? Adalah lebih cenderung untuk membebaskan elektron. Donate elektron. Maka zinc terminal negatif. N tadi. Lepas A, N. Lepas tu oxidation. Okay. Dan juga DE, donate elektron ataupun derma elektron. So ingat ringkasan ini. Elektron bergerak melalui penderma ke penerima. Elektrod platinum tadi Sebab apa kita guna elektrod platinum? Sebab sekarang hidrogen ini bukan logam. Alright, itu ada pada ke atas tadi Okay. Alright. So peroxidaan inilah dia, zinc menderma elektron. So ini insyaAllah awak dah faham. Jadi ini persamaan setengah bagi pengoksidaan. Mengalami apa ni? Ejen apa ni? Ejen penurunan. Okey. Lepas tu siapa yang menerima? Yang menerima kat sebelah kanan tadi adalah ion hidrogen. Okey, dia menerima dan membebaskan gas hidrogen. So bila mengalami penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Opposite. Jadi kita boleh tulis kat situ. Okay, alright. Macam mana bina keupayaan elektrod piawai tadi kita gabungkan.
So, sekejap. Zinc tambah 2E menjadi zinc. Alright, so kat sini dia hanya ambil ini. Sel elektrod piawai dia terbalikkan daripada sini. Awak nampak Okay. Kita ambil yang menderma saja. Okay, yang menderma tapi kita terbalikkan. Awak nampak? Ini duduk sebelah kanan kan? Kita terbalikkan. Jadi ion zinc plus 2 elektron. Dan mesti letak simbol berbalik. Menjadi logam zinc. Dan beza upaya dia, kita letak negatif. Kenapa negatif? Kerana zinc kita jadikan tadi terminal negatif apabila disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai. Okey. So, ringkasnya awak kena fahamkan ringkas apa ni? Kita panggil akronim anode ni Okey, kita cuba satu latihan kejap lagi. Okey. Okey, so ini jadual dia. So dia ada bagi dah kat sini. Ejen peroksidaan tambah elektron macam kat sini. Okey, ejen peroksidaan tambah elektron menjadi ejen penurunan. Okey, kenapa dipanggil ejen pengoksidaan? Kat sini, ejen peroksidaan sebab terima. Jadi lagi pening awak ni Bila terima elektron, maka penurunan kan? Maka kat sini ejen peroksidaan lah. Jadi kalau awak nak tengoknya tu mungkin agak mengelirukan. Jadi awak ingat je yang tadi. Okey, kita ulang balik. Tadi zinc dengan hidrogen. Zinc akan menderma. Ini persamaan yang dia menderma. Jadi elektrod piawai dia awak terbalikkan je. Zinc plus 2E terbalikkan. Duduk sebelah kiri. Asalnya duduk sebelah kanan. Terbalikkan jadi sebelah kiri. Dan ini asalnya sebelah kiri. Terbalikkan jadi sebelah kanan. Dan letakkan simbol berbalik. Anak panah berbalik. Okay, jadi kat sini awak tengok nilai paling atas adalah nilai negatif. Maksudnya ke atas tu lebih cenderung untuk jadi terminal negatif. Sebagaimana ringkasan kita anode tadi Okey. Okay, jap. Okey, boleh ke? Kalau tengok dalam modul awak nanti, boleh So slow awak cuba ingat ringkasan anode tadi agak membantulah. Okey, kalau dalam modul nilam tu ada latihan muka surat 25. Okey. Jadi sebab sekarang cikgu tak dibagi soft copy dah, jadi tak boleh nak paparkan. Okey, jadi awak boleh tengok kat situ. Dia dah bagi, ada semua ke tu kat depan? Ada ke? Ada. Okey. Muka surat 25 Muka surat 25 awak tengok. Okey, muka surat 25 diberi siri argentum sampai zinc tu kan? Nilai positif, nilai negatif. Okey, jadi yang nilai positif ataupun nilai negatif yang menderma. Cuba ingat balik tadi, ringkasan anode. Yang negatif ataupun yang positif? Yang negatif. 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 Ingat ringkasan tadi anode. Jadi kat situ nilai negatif lagi besar. Nilai. Okey, kita tengok table inilah. Sebab susah pula tak boleh paparkan. Nilai negatif paling besar ini maksudnya dia lebih cenderung untuk menderma. Okey. Nilai positif pula kalau besar lebih cenderung menerima, terbalik, opposite. Tengah-tengah ini bukan tengah-tengah juga, kosong. Piawai. Okey. Okey, jadi ada sedikit latihan kat situ, latihan bukan latihan juga, contoh perbandingan nilai keupayaan elektrod piawai untuk argentum untuk menentukan sama ada argentum atau magnesium.
ejen peroksidan atau ejen penurunan. Okey, jadi kita lihat dalam tabel ini. Okey, kita fokus sekarang cikgu padam yang lain. Apa yang menjadi fokus kita adalah argentum. Mana argentum? Oh, dia dah gariskan rupanya. Dengan magnesium. Okey, ingat ringkasan anode. Di atas akan jadi negatif terminal. Berlaku oxidation. Kenapa? Donate elektron. Jadi itu membantu awak. Kan? Jadi siapakah yang menderma kat sini? Dia nak comparekan argentum dengan magnesium. Okey, awak tengok cikgu dah highlight kan. Siapa akan menderma? Magnesium dia terbalik tau. Bila menderma kita tengok logam. Siapa yang akan menderma? Atom magnesium ataupun atom argentum? Argentum. Magnesium. Magnesium. Yeah. Okey, nampak yang ada yang confuse tadi kan. Awak tengok ni. Anode. Okey, cikgu ulang balik. Atas siri kan. Di atas siri ni, apa logam yang di atas? Magnesium. Dia buat apa? Dia akan donate elektron. Okay. Dan berlaku oxidation. Jadi magnesium ini akan jadi negatif terminal. Okay, untuk persamaan setengah magnesium, awak kena terbalikkan. Macam biasa, magnesium jadi magnesium 2 plus tambah 2 elektron. Dalam untuk siri, dia terbalik. Dia terbalik untuk siri. Siri, dia buat dari segi ion menerima. Keupayaan ion untuk menerima. Jadi ada penerangan kat situ. Apa maksud E ada tanda kosong kat situ? Apa simbol? Piawai. Elektrod piawai. Nilai elektrod piawai argentum kat bawah itu lebih positif. Maka kalau positif ni maksudnya positif kat sini maksudnya kat bawah. Kat atas derma, maka kat bawah menerima. Bila menerima berlaku apa? Penurunan. Sebab itu ion argentum ejen pengoksidaan. Sebab ia mengalami penurunan. Okey, manakala nilai elektrod piawai Mg, kita tengok negatif. Negatif apa yang berlaku? Donate elektron. Oxidation. Bila oxidation, dia adalah ejen penurunan. Okey. So, antara Mg yang ke atas dengan Ag, yang di atas akan donate elektron. Cikgu ulang-ulang ni jadi berserabut. Donate elektron yang di atas. So, siapa ke atas? Mg. So, siapa yang lebih kaya sekarang nak berderma? Ion magnesium. Lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami peoksidaan. Okey. Dan sebaliknya, ion magnesium di sebelah kiri sukar menerima elektron. Okey. Maksudnya lawan dia lah kat sini. Ion magnesium. Okey, itu biarkan dulu yang tu. Takut lagi pening. Kita cuba stop sampai sini dulu. Ion argentum lebih mudah menerima elektron sebab dia berada nilai dia positif. Jadi bila comparison macam ni, awak gunakan anode ini sebagai bantuan awak. Okay, yang di atas, cikgu ulang balik, akan jadi negatif terminal dalam siri tu. Berlaku apa? Berlaku oxidation dengan menderma elektron. Anode. Okay. Contoh. Okey, kita ingat siri tadi, yang atas nombor negatif ke nombor positif tadi dekat siri? Negatif. Nombor negatif kan? Maksudnya nombor negatif lebih besar, nombor 3 lebih, lepas tu kosong, lepas tu
positif 3 macam tu. Jadi sekarang awak tengok siri ini, nilai ini yang mana lebih besar nilai positif dia. 0.8 kan? Maksudnya siapa berada kat bawah sekarang? Argentum ke Cuprum? Argentum. Argentum sebab nilai positif dia bertambah. Okey, so awak kena ingat dalam siri tadi nilai negatif ke atas. Nilai negatif makin besar. Nilai tu maksudnya nombor lah. Nombor negatif tu makin besar. Lepas tu kosong. Ni kosong. Lepas tu ke bawah nombor positifnya lebih besar. Okey. Jadi kat sini okey, kita tahu argentum dekat bawah tadi kan? Bawah. Okey, kita gunakan ringkasan Arnold tadi. Siapa jadi negatif terminal sekarang? Cuprum. Cuprum sebab dia berada di A, atas. Apa Cuprum tu buat? Derma. Donate elektron. DE. Berlakunya oxidation. Jadi sekarang perkataan Enoch tadi membantu awak untuk menjawab, menghuraikan kat sini. Cuprum ialah ejen penurunan yang lebih kuat. Kita gunakan ejen penurunan sebab tadi ke atas kan? Ke atas adalah ejen penurunan iaitu mengalami peoksidaan. Jadi atom cuprum cenderung membebaskan elektron. Tengok donate elektron ringkasan tadi. Jadi Enoch tadi membantu awak ringkasan Enoch tadi membantu untuk menghuraikan. Okey. Jadi yang sebaliknya nilai awak tengok perkataan-perkataan ini akan mengelirukan awak lah, tapi itulah terpaksalah. Nilai elektron piawai cuprum lebih negatif. Maksud lebih negatif tu maksudnya angka positif dia, nilai positif dia kecil. Lebih elektron lebih negatif ni kita tengok siri ni. Lebih negatif ni maksudnya ke atas. Ke atas. Kalau kita nak compare lithium dengan kalium, siapa lebih negatif? Lithium dengan kalium. Lithium. Itu mudah kan? Sebab nombor negatif. Nombor negatif mudah. Sekarang nombor positif. Okey. Antara ini dengan ini, siapa lebih negatif? 1.07 ataupun 1.36? 1.07 kan? 1.07. Okey, itulah yang akan mengelirukan awak lah. Sebab dia melibatkan angka-angka positif, angka negatif. Jadi apa yang awak perlu ingat, semakin ke atas, ejen penurunan meningkat. Okey. Dan gunakan perkataan Enoch tadi untuk membantulah. Okey, jadi bila kita dah boleh huraikan cuprum, iaitu lebih negatif ke atas, membebaskan elektron berlaku peoksidaan, kita boleh hurai pula argentum. Lawan dia lah. Maka argentum mengalami penurunan. Bila mengalami penurunan, ejen peoksidaan. Okey. Oleh itu ion argentum cenderung untuk menerima elektron lawan kan? Tadi cuprum derma, ini menerima. Maka ion argentum mengalami tindak balas penurunan. Awak just huraikan satu, cuprum automatik awak buat lawan bagi dia tadi, argentum. Okey. Oh, penyesaran. Sorry, tadi cikgu cakap pemindahan elektron pada satu jarak. Kita jumpa itu dalam penyesaran logam. Hari itu cikgu ajar siapa ke atas, siapa kat bawah kan. Jadi kita cuba gunakan elektron piawai ini untuk menerangkan ini. Okey, kita tengok. Sekarang Cu dengan argentum plus kan. Okey. Cu. So awak tengok kat situ, Cu berada di
Ini dia. Cu dengan argentum. Okey, siapa di atas? Cu. U. Dia buat apa? Cu ni buat apa? Bila ke atas? Derma. Elektron. Menderma. Jadi Cu akan lebih cenderung untuk menderma jadi ion Cu. Okey. Boleh. Manakala argentum tadi, ion argentum kita comparekan Cu. Cu dia akan menderma kepada Cu2 plus tambah 2E. Okey, argentum akan menerima jadi logam argentum. Nampak jadi logam. Sebab itu berlaku penyesaran. Okey. Okey, jadi kat sini logam Cu menderma jadi ion Cu2 plus. Bila jadi ion Cu2 plus ni, dia ambil kedudukan argentum ini. Okey. So kita cuba tengok dari segi penerangan dia. Apakah tindak balas antara kupron dan argentum nitrat berlaku? Okey, jadi tindak balas penyesaran antara ejen penurunan kuat iaitu yang ke atas. Kupron ke atas kan? Okey. Dengan ejen peoksidan kuat maksudnya kat bawah. Okey. So apa yang berlaku, nilai kobayan elektrod piawai elektrod O ke atas tu disusun daripada yang paling negatif hingga paling positif. Okey. Oh, dia sampai situ saja. Ni lain pula kisahnya. Okey, ni cerita dawai kuprum dengan Mg2+. Okey, jadi kita lihat. Kita tengok Mg2+. Kita tengok Mg2+. Dalam table ini. Mana dia Mg2+. Okey, ini dia. Okay. Dengan apa tadi? Dengan Cu. Okay, ada kat situ. Okay, dengan Cu. Siapa kat atas? Magnesium tu kan? Jadi magnesium lebih negatif, maka dia akan menderma kan? So awak ambil yang satu dulu. Mg lebih negatif, jadi ion magnesium lebih negatif daripada ion magnesium. Okey, ni nak cerita pasal penyesaran. Sorry. Patut nak bagi mudah. Kita akan buat satu persamaan macam ni. Mg, bukan, kuprum. Okey. Dengan magnesium nitrat. Okey, kalau dulunya kita hanya hafal dulu cerita dulu Cu dengan Mg siapa kat atas. Kita pun tengok, oh Mg kat atas. Maksudnya Cu tu lebih bawah kasta dia. Maka tak berlaku penyesaran. Itu kaedah dulu-dulu. Dalam siri kena hafal. Kalau nak cantik, mesti ada zakat fitrah semua tu. Okay, so sekarang kita tengok nilai beza keupayaan elektrod piawai. Nilai keupayaan elektrod piawai bagi ion argentum, ion Mg ni. Okey, kita tengok ion Mg berdasarkan jadual kat atas lah. Okey, untuk ion Mg nilai dia negatif. Manakala untuk ion Cu2+, nilainya positif 0.34. Kita tengok kat atas untuk ion Mg2+. Mg2+, awak tengok kat sini. Okey, nilainya negatif. Okey, lepas tu nak compare dengan siapa tadi? Dengan Cu.
Kita nak compare sekarang Cu2 plus. Cu2 plus kat mana? Ini. Jadi, menggunakan anode tadi. Siapa kat atas? MG. Mg kan? So, Mg tu yang lebih cenderung untuk menderma. So, kat sini, Cu tu, dia tak boleh nak, dalam tindak balas ni, bukan tindak balas, dalam, bukan tindak balas sebab tak berlaku tindak balas. Dalam keadaan ini, Cu tu tak dapat nak menderma. Sebab keupayaan dia menderma lebih rendah daripada Mg yang berada di atas. Mg pula. Yang ni, sorry. Betul lah, Cu dengan Mg. Jadi, macam tu lah. Mula-mula awak kena rujuk jadual elektrod piawai tadi. Okay. Jadi, kenapa tak berlaku penyesaran? Kerana nilai Mg lebih negatif kat sini. So, kita tahu kedudukan Mg ke atas, maka dia tak boleh, Cu tadi tak boleh nak sesarkan. Maksudnya dia tak boleh nak reject Mg ni jadi Mg. Tak boleh. Tak boleh sebab dia berada di bawah. Alright. Okay. So, awak cuba dulu dalam masa 9.30 tu, masa tutorial itu ada cuba latihan muka surat 25 26. Okay. Alright, awak cuba dulu. Okay, berdasarkan apa yang kita belajar hari ini. 25, 26, 27. Ingat perkataan anode itu. Cuba ingat dan awak rujuk jadual siri keupayaan elektrod piawai. Kalau dalam buku nilam ini muka surat 24. Okay. So, terus buat sebab cikgu tahu agak berat awak nak memahami semua ini. So, teruskan latihan muka surat 25, 26, 27. Terus buat masa tutorial kan 9.30. Okay, boleh? Terus buatlah. Maksudnya kalau cikgu buka soalan ni pun awak mungkin tak tahu nak soal apa lagi ni. Kena cuba buat latihan lagi, mungkin kita akan bincang selepas inilah. Okay, untuk yang ni kita akan bincang dalam kelas. Kelas online jugalah. Sebab cikgu tahu ini agak memerlukan masa untuk awak memahami sepenuhnya. Okay, boleh Boleh cikgu. Okay, atau ada apa-apa soalan? Cuba buat dulu. Jangan tanggung-tanggung. Okay? Terus buat. Okay? So ada setengah jam ni, cuba buat 3 muka surat tu. Kalau boleh buat dengan baik tu, maksudnya awak betul-betul faham lah. Kalau tak, nanti kita akan bincang. Walaupun ada yang boleh buat, ada tak boleh buat, kita akan bincang juga 25, 26, 27. Okay? Okay, so sampai situ saja. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, so cikgu kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa Cikgu, ya. nak tanya. Kalau dia ejen pengoksidaan, maksudnya dia nombor dia lagi positif lah. Ejen pengoksidaan, okay, cuba tengok jadual itu. Awak tengok ke bawah, dia ejen pengoksidaan yang kuat. Maksudnya lebih positif lah. Lebih cenderung untuk mengalami penurunan. Sebab tu kalau boleh awak ingat yang sebelah kanan je. Semakin ke atas, dia mengalami pengoksidaan. Maka dia ejen penurunan. Perkataan anode tadi. Okay. Tengok sekejap memang agak sekejap cikgu lagi sekali. Ringkasan kita untuk memahami, meringkaskan siri keupayaan elektrod piawai. Cikgu masih dalam mode present ke?
Tak muncul bot ni. Ada muncul tak bot? Tak muncul. Tak. Ada keluar buku teks. Okey, jap saya tukar kepada entire screen. Mana bot tadi? Okay, so kat sini cikgu ulang-ulang benda ni supaya awak ingat. Lambat pula. Okay. Pegang benda ni supaya awak tak confuse slow lah. Muncul bot ni? Muncul Muncul ke paparannya? Muncul. Okay, so EndNote. Ingat lagi sekali cikgu ulang. Kenapa? Sebab ini selepas ini kita akan jumpa lagi perkataan EndNote ini. So, ringkasannya yang di atas Siri, so awak rujuk Siri sekarang. Kalau dalam modul awak ni, muka surat 24. Atas Siri tu, dia akan jadi negatif terminal. Bercampur aduk ni semua sebab kita boleh gunakan above the series. Berlaku apa? Apa yang berlaku ke atas tu? Lebih cenderung berlaku oxidation. Maka peroksidan, lebih cenderung peroksidan maksudnya ejen penurunan dia lebih kuat lah. Okay, atau kita gunakan dalam jadual itu ejen penurunan. Ejen penurunan yang tinggi. Maksudnya ke atas tadi dalam siri, dia lebih cenderung menderma ejen peroksidaan dan lebih tinggi. So apa yang berlaku? Donate elektron. Maka yang bawah apa jadi? Yang bawah-bawah pada dia? Atas derma, bawah lebih cenderung opposite ke? Menerima. Okay, jadi jadikan ini sebagai panduan awak memudahkan memahami siri tadi dan juga menjawab. Jadi kat sini pentingnya cuba muka surat 25, 26, 27 tu lah Okay, cuba dulu. Nanti cikgu akan bagi link untuk kumpul latihan. Kita akan adakan satu kelas lah. Kelas malam ke untuk discuss saja. Okay, kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Syukur la ilaha illallah. Al-Asr innal insana illa alladhina amanu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus buat. Siapa yang belum ambil tu terus cepat-cepat ambil kalau dah ambil semua, alhamdulillah lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama.